44. Nah, 44. Lama ulang balik. Okeylah, tak apa. Pai main. Lain wassalam ni. Oi, tengah hijah. Okey. Tengah hijah. Okey dah. Dah okey dah. Ya. Lama dah tadi. Putih. Dah 5 minit dah kan? Tak apa kemana. 5 minit. Lama. Tu okey, lepas ni kalau sangkut kan, Ina telefon terus yo. Okey. Okey, baik. Sampai nak tak tengok. Ni 44 tak apalah, mau ulang balik. Dah. Dah dapat konti tak mana. Okey, sambung balik lah, tak apa. Tanya tadi tak mana. Dia boleh sangkut pula. Hai, nak kata jam, kereta tak ada. Jam kereta saja no. Apa saja yang lekat, semua kira jam. Lepas tu orang tadi panggil lekat no. Oh, lekat kereta. Oh, kita lekat kereta lama dia. Okey, boleh sambung balik. Traffic jam. Dan tolak okey. Okey, tu tahan okey tu. Okey, kita sambung balik. Sambung balik. Okey, tak ada masalah lah hak tu. Hak tu sekejap kita buat raja, kita nampak ah. Okey, selesai. Hak tu dan selesai, masuk selesai terus. Padahal potong lama ni kan. Selesai. Kalau ini masalah tidak bersambung. Tidak bersambung. Sebab apa kita kata tidak bersambung? Tengok darah itu di luar 15. Bila di luar 15, maknanya dia tidak bersambung. Hak tadi apa dia? Hak tadi dia ambil daripada dalam 15, sambung sampai lajak pi 16, 17. Sambung sampai 16 tu. Lajak. Sedangkan di sini tidak, dia di luar daripada 15. Bila luar daripada 15, maka kita kena suci yang ada di tengah ni, yang ada di tengah di antara dua haid ni, kita nak kata dia suci betul tak boleh. Sebab apa? Sebab dia tak cukup 15 hari. Betul tak kita kata sekurang-kurang suci itu 15 hari? Bila sekurang-kurang suci 15 hari, sedangkan di sini 9 hari. Tak dapat 15 hari. Tak dapat sekurang-kurang pun. Bila tak dapat sekurang-kurang dan dia tidak muttasil dan dia tidak bersambung, dia tidak bersambung, maka kita hukum yang depan tu, ini sehari haid, sehari istihadah. Untuk apa? Untuk menyempurnakan suci yang tak cukup 15 tadi. Untuk menyempurnakan suci yang tak cukup 15. Bila dah sempurna, nampak di sini kita tambah 6 hari cukuplah. Suci dia 15 hari. Sebab istihadah hukum dia suci. Istihadah hukum dia suci. Kena sembahyang. Kalau tak boleh sembahyang, ada darah dan sebagainya, kena buat seperti mana orang silisil baul, orang yang daimul hadas, orang yang sentiasa berhadas. Macam mana? Basuh, berwuduk, basuh, balut, berwuduk dan sembahyang. 4 perkara ni kena berturut-turut. Tak boleh nak duduk habis-habis ambil wuduk tu lepak sembang dengan member dulu. Tak boleh. Dia kena terus berturut-turut. Pi masak nasi dulu ke.
pergi buat apa ke, main game ke apa, tak boleh. Dia kena di antara berwuduk dengan solat itu mesti kena berturut-turut. Itu perkara-perkara yang mesti wajib orang daimul hadas ni buat. Termasuklah kencing, orang kencing sentiasa duk keluar ke, atau orang istihadah ke, dia wajib mualat 4 perkara: basuh, balut, wuduk dan solat. 4 perkara ni dia mesti berturut-turut dan dilakukan di dalam waktu, di luar waktu tak boleh. Okey ya. Selesai ya. Bila kita dah curi 6 hari ni untuk menyempurnakan suci yang tak cukup tadi ni, maka bila dah cukup 15 hari, maka baki tu. Sebab tu dia kata mazada, apa yang lebih baki daripada tu, haidun jadidun, haid yang baru. Sana baru kira, baru tak perlu semayang sana. Masuk hari ke-23 tak payah semayang, tak boleh semayang. Haram semayang. Haram puasa. 24, 25, 26 haram puasa. Haram semayang. Kalau kita niat kita tak semayang ni menjunjung perintah Allah, kerana Allah Ta'ala mengharamkan kita semayang, maka di situ ada pahala dia. Di situ ada pahala dia. Pahala apa? Pahala meninggalkan perkara yang haram. Kan takrif haram ni, apa yang kita buat apa dapat dosa, tinggal dapat pahala. Tinggal dapat pahala dengan niat menjunjung perintah Allah. Kalau tidak ada niat, maka tidak ada pahala di situ. Aku tak semayang. Pasal apa? Aku segan nak semayang. Haid ni segan nak semayang. Duk lama dah duk tunggu ni. Tiba-tiba haid syok. Tak semayang lah. Tak payah semayang. Lepak lah. Tidur lajak. Tidur start pukul 12 sampai pukul 12 tengah hari pula. Lajak. Jadi dia tak berdosa. Cumanya dia tidak dapat pahala meninggalkan perkara yang haram. Tak dapat pahala tu. Cuma adakah pahala dia sama macam orang semayang? Wallahu a'lam. Itu kita tak tahu. Itu kena tanya. Kita bukan ni kan nak tahu pahala dan dosa. Allah Ta'ala saja yang tahu pahala dan dosa. Yang penting dia dapat pahala kalau dia niat meninggalkan sembahyang kerana menjunjung perintah Allah Ta'ala, kerana mengikut arahan ataupun larangan, menjunjung larangan Allah Ta'ala. Okey, dapat pahala. Tinggal sembahyang pun dapat pahala. Okey lah. Okey, selesai ya situ ah. Itu 2 masalah tadi. Yang tak bersambung ni. Alamak, nak kena ulang balik. Okey. Tak apalah. Boleh kita ulang balik sikit. InsyaAllah. Okey, tadi nampak ni. Bila bersambung di sini 15 sambung dengan 16. Ini bersambung. 15 dengan 16. Nampak? Bersambung. Contohlah kita kata sini. Ada 15. Ada. 16 ada. Nampak tak? Bersambung 15 dengan 16. Bila bersambung, apa hukum dia? Hukum dia kembali kepada 7 masalah. Itu masalah bersambung. Dan macam mana? Kita hold dulu. Kalau tak bersambung, macam mana? Gambaran tak bersambung. Ini, dia tidak ada di sini. Tidak ada. Kosong. Ke-16. Hari ke-16 baru dia start. Ada. Ataupun kita ambil hari 17 lah, senang. Kalau 16 pun tak apa. Sebab apa? Sebab 15 tak ada. Dia syarat dia bersambung tu, bersambung 15 dengan 16. Bersambung 15 dengan 16. Bersambung dua ni.
Bila bersambung dua ni, okey, itu masalah lain. 7, kembali pada 7 masalah. Kalau tak bersambung, maksudnya dia start daripada 16 ataupun dia start daripada 17. Yang penting dia start tu dia mula lepas daripada 15. 17 sampai 22. Okey. Okey, kita katalah dia start daripada 17. Bila dia start 17, 17, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey. Start ada. Kemudian kita tengok balik masalah awal. Dia kata suci di antara dua darah itu dihukumi sebagai haid. Jadi adakah kita nak hukum di tengah-tengah ni adalah haid? Ataupun kita nak hukum suci? Kalau kita nak hukum haid, dia tak cukup syarat. Sebab apa tak cukup syarat? Syarat yang pertama tadi, suci dan darah itu keseluruhannya, jumlahnya berada di dalam 15 hari 15 malam. Tiba-tiba sekarang di luar daripada 15 dan tidak bersambung. Kalau bersambung kembali pada 7 masalah. Dan di sini tidak bersambung. Bila tidak bersambung, macam mana kita nak buat? Bila tidak bersambung, kita kena sini kita tak boleh kata haid lagi. Kita kena ambil sini. Kita nak kata dia haid tak boleh. Kita nak kata dia suci. Boleh tak nak kata dia suci? Tak boleh nak kata dia suci. Pasal apa tak boleh? Pasal ni berapa hari? Cuba kita kira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Baru 9 hari. Sedangkan sekurang-kurang suci adalah 15 hari. Kurang-kurang suci 15 hari. Jadi baru 9. Campur ni. Kita kena curi haid. Curi darah yang kedua tu untuk sempurnakan suci dia selama 15 hari. Untuk dapatkan sekurang-kurang, untuk sempurnakan sekurang-kurang suci. 9 campur 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Jadikan ini sebagai istihadah. Terjadikan ini sebagai istihadah yang selepas daripada suci 15 hari itu kita jadikan sebagai haid. Barulah di sana, di sini hari ke-23 ni barulah dikira sebagai haid. Haid yang baru, sebab kita dah dapat 15 hari suci. Ini istihadah. Istihadah hukum dia apa? Hukum dia suci. Istihadah hukum dia suci. Dia perlu semayang macam orang biasa. Cuma tak boleh nak semayang, kena buat apa-apa yang melainkan kena buat beberapa perkara. Kena basuh di dalam waktu. Setelah masuk waktu baru basuh, mandi, basuh, balut. Ataupun bagi orang perempuan yang mustahadah, dia kena sumbat. Kemudian terus berwuduk. Kemudian terus pergi solat. Empat perkara ni kena berturut-turut di dalam waktu. Untuk orang yang istihadah. Okey, dia kena buat macam tu sampai hari ke-23. Okey, dia whole. Jadi tak payah semayang masa tu. Okey, selesai ya. Betul. 17 sampai 22 tu jadi istihadah. Ya, untuk menyempurnakan suci yang suci yang tak cukup tu. Ya, sebab kita nak kata haid tak boleh sebab dah melajak daripada 15. Nak kata suci pun tak boleh sebab apa? Sebab dah tak cukup 15 hari. Jadi macam inilah cara dia. Kita curilah darah yang kedua tu untuk sempurnakan 15 hari. Maka bakinya adalah haid yang baru. Okey, selesai yang tu. Baik, ya syarat yang kedua kita nak katakan darah suci yang di antara dua darah itu dihukumi sebagai haid. Syarat yang kedua ialah alla yanqusa majmu'ud dima'i an aqallil haidhi. Fa idza naqasa majmu'ud dima'i an yawmin wa lailatin fa hadha damu fasadin wa istihadatin. Syarat yang kedua ialah bahawa tidak kurang himpunan darah semua itu, kurang dari keseluruhan darah itu daripada sehari semalam. Maknanya mesti kena lebih daripada sehari semalam. Aqallil haid kan, sekurang-kurang haid iaitu sehari semalam. Kalau kurang keseluruhan ataupun jumlah haid itu daripada sehari semalam dalam jangka masa 15 hari, dalam lingkungan 15 hari, maka hukumnya adalah
damu fasadin, darah fasad dan istihadah. Contoh dia ginilah. Ini mudah ya, ini mudah. Dua jam, berhenti. Berhenti sampai habis. Okey. Berapa jam? 7 kali 2, 14. 14 jam sahaja. 14 jam. Bila sampai hari ke-15, sampai saja lagi hari ke-15, dia kena sampai habis hari ke-15, masuk hari ke-16, ternyata terbukti bahawasanya 7 hari, darah 7 hari ini adalah istihadah. Pasal apa? Tak cukup 24 jam. Dia tak cukup 24 jam, hukumnya adalah istihadah. Okey, jelas situ jelas. Tak cukup. Jadi di sini dia tak boleh qada lagi ni. Tak boleh qada lagi sebab dia tak pasti Dia tak pasti. Tak boleh qada. Dia kena tunggu lagi sampai hari ke-15. Adakah nak cukup 24 jam ataupun tidak? Kalau cukup, barulah dia. Kalau cukup 24 jam, maka terbukti kata ini adalah haid, maka dia tak perlu qada. Kalau ini adalah tak cukup 24 jam, terbukti ini adalah haid, istihadah. Bila istihadah, dia kena qada balik apa yang ataupun solat yang solat, puasa dan sebagainya yang dia tinggalkan masa tu. Okey. Selesai itu jelas Istihadah, satu wuduk, satu solat kan ustaz. Kalau nak pegang Quran atau solat sunat kena wuduk lain. Ke depan ni dia akan jawab. Ada panjanglah cerita tentang apa cara-cara berwuduk, istihadah apa semua. Kita tunggu tempat dia insya-Allah Muhammad Faiz Okey, selesai. Ni habis Kena laju ni. Ini dah ulang pasal ulang berlambat lagi. Dia masuk ramai hari ni. Jadi kemarin kurang. Tambah ahli ahli hak belakang dia, ahli hari ni dia tak tengok yang belakang tu, dia kelabu-kelabu sikitlah. Kelabu-kelabu dia kita nak kena ulang balik. Tak apalah, kita nak meraihkan orang yang ikut sebelum-sebelum ni. Okey, baik. Kemudian dia bagi misal. 11.30 dah. Saya ambil ayat sikit Yalah. Ya, suam. Baik, wa ilaika amthilatun tatbiqiyah lima taqaddam. Di sini dia nyatakan beberapa contoh tatbiqi. Contoh untuk apply, untuk kegunaan bagi kaedah yang terdahulu. Yang pertama, misalun law ra'at thalathata ayyamin daman wa inqata'a thumma ja'aha ba'da dhalika fil 'ashiri wa inqata'a. Seorang wanita sekiranya dia melihat darah 3 hari. 3 hari. 1, 2, 3. 3 hari Lepas tu putus. Putus berapa hari? Putus. Kemudian datang pula selepas demikian itu pada hari yang ke-10. Baik-baik, jazakallah khair. Selepas hari yang ke-10. Ba'da zalika fil 'ashiri. Bukan, hari yang ke-10. Tak mai. Kosong. Hari ke-10 mai balik sehari. Hari ke-10. Kemudian cuci. 15. Habis sampai sana lah. Ni. Apa hukum dia? Fasalasatul ayyamil ula. 3 hari yang pertama itu dan hari yang ke-10 ini dihukumi sebagai haid bila khilaf. Haid. Sebab apa? Sebab dan di tengah-tengah ni suci yang suci sementara naqa yang dihukumi
sebagai dalam 15 keseluruhan jumlah darah yang pertama suci dan darah yang kedua itu dalam 15. Seperti mana yang kita tahu pada contoh pada kaedah yang pertama, tidak melangkaui lebih daripada 15 hari, 15 malam. Okey, selesai. Bila khilaf, tidak ada khilaf, itu adalah haid. Dua ni adalah haid dan tengah ni pun adalah haid. Wan naqa'u alladhi bainahuma, ini jelas. Yang tidak ada khilaf, hak ni haid. Adapun yang di tengah ni, naqa' ni dihukumi sebagai haid. Wan naqa'u alladhi bainahuma haidun tab'an lahuma 'alal azhari. Dan naqa' maksudnya suci sementara ni yang berada di antara keduanya ni adalah haid, dihukumi sebagai haid kerana mengikut akan keduanya, mengikut ni. Ni mengikut. Ni haid, jadi dia tutup habis, dia kira sebagai haid. Inilah yang dipanggil qaulus sahab. Qaulus sahab. Okey, di atas qaul yang azhar, naqa' di tengah ni dihukumi sebagai haid alal azhar, di atas qaul azhar. Sebab apa? Li'annahu tawaffara fihi syurutu, kerana telah sempurna syarat-syarat. Apa syarat dia? Haitsu kana majmu'ud dima'i zaidan, iaitu adalah keseluruhan darah-darah yang lebih di atas sehari semalam ni, darah yang lebih sehari semalam ni, keseluruhan darah ni 3 hari dan hari keempat ni semuanya lebih daripada campuran semua ni lebih daripada sehari semalam. Wa kana dhalika kulluhu fi dhimnil haidi, dan keseluruhan ni pula berada di dalam lingkungan 15 hari. Bila berada dalam cukup 24 jam dan berada di dalam lingkungan 15 hari, ini yang cukup 24 jam dihukumi sebagai haid. Dan yang bila khilaf, tidak ada khilaf, yang tengah ni ada khilaf. Tapi qaul yang azharnya mengatakan ianya naqa' yang dihukumi sebagai haid. Okey, selesai ya. Misal yang kedua, kena laju sikit sebab tadi dah terangkan kan. Misal yang kedua ialah law ra'at fi yaumin sittata sa'atin wa anqata'a thumma fil yaumil khamisi ra'at 10 sa'atin daman wa anqata'a. Fal jami'u damu istihadatin li'anna majmu'ad dima'i naqasa 'anil yaumi wal lailah. Orang perempuan melihat pada satu hari 6 jam. Ini pun senang. 6 jam. Kemudian putus. Summa fil yaumil khamis ra'at 10 sa'atin. Pada hari Khamis, yang kelima, dia melihat 10 jam darah. Hari kelima 10 jam. Ni tak ada, 10. Ni pun kita kata naqa' lah ni. Ni suci. 10 jam. 6 jam, 10 jam. Kemudian putus sampai habis. Sampai 15. Jadi adakah suci di tengah ni dikira sebagai haid? Tidak. Kenapa tidak? Kerana keseluruhan darah yang berada dalam 24 jam ini, berada dalam 15 hari ini tidak sampai 24 jam. Hanya 16 jam. 16 jam. Jadi ni suci yang ada di tengah ni tidak dikira sebagai haid, tidak dihukumi sebagai haid. Okey, selesai ya. Kemudian misal yang ketiga, dia kata fal jami'u damu istihadatin. Sekaliannya ni 16 jam ini adalah damu istihadatin, darah istihadah. Sebab apa? Li'anna majmu'ad dima'i, kerana keseluruhan darah-darah itu kurang daripada sehari semalam, kurang daripada 24 jam. Yalah 16 jam kuranglah daripada 24 jam. Okey, selesai. Baik, misal yang ketiga, law ra'at sab'ata ayyamin daman. Kalau seorang perempuan itu melihat 7 hari darah. Okey, kita tengok berapa hari ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Iaitu 7 hari ya.
Kemudian putus. Putus berapa hari? Summa ja'aha ad-damu fis sadisa asyara was sabi'a asyara wa anqata'a. Kemudian datang balik pada hari 16, 17, 18, 19, 20, 21. Okey. Dia kata putus ni. Sampai hari ke-7 putus. Sampai 15. Datang balik pada hari 16 dan 17. Kemudian putus. Okey. Dia kata datang pada hari 16 dan ke-17. Kemudian putus. Dan putus. Jadi apa hukum dia? Faddamul awwalu haidun. Haid yang ni. Darah yang pertama ni. Haid. Wala yakunun naqa'u haidan. Dan naq' di sini. Naq' di sini hak selepas dia ni. Bukanlah haid. Wala yakunun naqa'u haidan. Naq' di sini bukanlah haid. Sebab apa bukan haid? Kan kita dah katakan himpunan keseluruhannya darah dan suci itu mesti berada dalam 15. Sedangkan di sini di luar 15. Ni start 16. Tak 16. Sebab tu dia kata naq' di situ bukannya haid. Wasadisu asyara wasabi'u asyara wasadisa asyara wasabi'a asyara tuhrun. Dan hari ke-16 dan hari ke-15 itu tuhrun, suci secara qat'i. Ni. Suci. Suci maknanya istihadah lah kita kata sini. Istihadah. Istihadah suci. Sebab apa? Sebab dia di luar 15. Kan tadi kita pun curi. Jadi sini dia seolah-olah macam tak ada apa. Sebab di sini nampak. Di sini kosong. Kalau kita kira berapa hari? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 9, 10, 11, 12, 13, 14 15 Okey. Dia tak datang. Biasa. Kalau dia datang di sini balik, dia datang, barulah dikira sebagai haid di sana. Sebab apa? Kita nak dapatkan suci 15 hari. Tapi dua ni macam tak ada apa. Kira istihadah, kira suci, qat'an. Sebab apa? Dia di luar 15. Tengok ilat dia. Dia kata, li'annan naqa'a, kerana bahawasanya suci itu, naq' itu ni. Lam yakun baina damai haidin. Tidaklah ia berada di antara dua haid. Tidak berada di antara dua haid. Macam mana kita nak kata dia berada di antara dua haid? Sedangkan dia di luar 15. Di luar 15. Dia berada di luar 15. Sebab tu kita tak boleh nak kata haid. Dan dia pula ni sini tak cukup suci dia. Tak cukup 15. Macam mana kita nak kira dia ni sebagai haid? Tak boleh. Jadi had ni qat'an, tidak ada khilaf, dia adalah suci sebab dia datang di luar 15. Wa innama yakunu baina damai haidin fil 15. Sebab apa? Dia kata naq' di tengah tu bukanlah suci. Naq' di tengah tu bukanlah haid. Sebab apa? Sebab dia berada di antara dua darah. Syaratnya kena ada di antara dua darah haid di dalam 15 hari. Kalau ada dalam 15 hari, barulah naq' di tengah tu dikira sebagai haid. Sedangkan di sini di luar 15 hari, maka naq' ni tak dikira sebagai naq' di sini tak dikira sebagai haid, tak dihukumi sebagai haid. Okey. Jelas macam tadi ya, kalau dia berlanjutan macam ni. Ni berlanjutan. Contohlah kita kata demai. Hak ni demai, hak ni dia ada, hak ni ada, hak ni ada, ni pun ada. Maka tetap juga kita kena ambil. Dah berapa hari ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Kena ambil sampai sini. Jadikan sebagai istihadah. Sebab apa? Nak menyempurnakan suci tu. Sebab apa? Sebab dia datang di luar 15. Dia tak bersambung dengan 15. Kalau bersambung, dia akan kembali kepada 7 masalah tadi. Okey, selesai. Wa hadza laisa dhimnal 15. Dan ini 16 dan 17 ini bukanlah di dalam lingkungan 15 hari. Sebab itulah tak dikira sebagai
sana tu tak dikira sebagai suci, tidak kira sebagai haid. Okey, jelas. Yang keempat, misalun law ra'at 15 ayyamin wa qata'a. Kalau seorang perempuan itu melihat 10 hari darah kemudian putus. Allah Akbar. Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Okey, 10 hari kita tengok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nampak 10 hari kemudian putus. Summa ja'ahu damu ba'da thamaniyata ayyamin min qita'ihi. Kemudian datang pula darah itu selepas daripada 8 hari daripada putus. Berapa hari ni? Dia sampai hari ke-10. Kemudian datang darah selepas daripada 8 hari daripada putusnya. Dan bersambung 12 ba'da samaniyata ayyamin. Selepas hari yang ke-8. Selepas hari yang ke-8. Macam mana dia kata ni? Betul-betul. Kemudian datang oleh darah selepas daripada 8 hari. Start bermula daripada putusnya. Kemudian berlanjutan isnai asyara yauman, 12 hari. Dia okey, sini 10 hari. 10 hari kemudian dia kata suci 8 hari. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Suci. Kemudian dia kata wastamarra, dan datang balik selama 12 hari. Ni ada sampai 12 hari. Jadi apa hukum dia di sini? Maka 10 hari yang pertama itu adalah haid ni. 10 hari pertama, sini hukumnya haid. Dan suci tu boleh tak dikira sebagai haid? Okey. Tak boleh. Sebab apa? Sebab di luar ni dia datang pula ni di luar 16, di luar 15 dan tidak bersambung. Dia datang di luar dan tidak bersambung. Ingat tu. Dia datang luar dan tidak bersambung. Kalau dia ada, di luar pun ada tapi dia bersambung. Di luar ni ada, luar daripada 15 ada tapi bersambung dengan 15, maka hukum dia akan kembali kepada 7 masalah. Okey. Tengok dia kata, jawapan dia fal ashratul ayyami al-ula haidun. Maka 10 hari yang pertama adalah haid, dan adapun 12 hari darah itu fala yumkinu ja'luha, tidak mungkin kita jadikan ni 12 hari ni. 12 hari yang ke depan ni tidak mungkin kita akan jadikan dia haid yang kedua. Tidak boleh kita nak jadikan haid yang kedua sebab tak cukup 15 hari suci. Wa innama hadhihi al-mar'atu 'alayha baqiyatu tuhrin. Sesungguhnya perempuan ini di atasnya ada baki lagi suci dia. Kita kena percukupkan, sempurnakan suci dia. Tengok dia jawab, fatukammilu baqiyatu tuhriha, maka disempurnakan baki sucinya. Wa ma zada yakunu haidan jadidan, apa yang lebih itu maka adalah haid yang baru. Fa hadhil mas'alati ta'khudhu minad damil jadidi, maka pada masalah ini engkau ambil, ia kena ambil minad damil jadid, daripada darah yang baru itu, sab'ata ayyamin, 7 hari. Berapa hari? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ni sampai sini 7 hari. 22, 23, 24, 25. Dia dah berapa hari? 7 hari. Dia kena ambil 7 hari untuk gantikan, untuk sempurnakan haid yang baru. Sebab tu dia kata engkau jadi ta'khudhu minad damil jadid, engkau ambil daripada haid darah yang baru itu 7 hari sebagai damu fasadin, takmilatan li aqalli tuhri bainal hadatain, untuk jadikan sebagai darah istihadah
untuk menyempurnakan sekurang-kurang suci di antara 2 haid. Nak dapatkan 15 hari. Nak dapatkan 15 hari. Wa ma baqiya, dan apa yang baki, yang lebih lagi selepas daripada tu, iaitu 5 hari tu dikira haid yang baru. Baki tu dikira haid yang baru. Okey, selesai ya. Ad-darsus tsalitsu, pelajaran yang ketiga, pelajuk yang ketiga. Oh, kat ke-12 lah. Minta maaf mana, tak ada lawak-lawak, tak ada apa pasal gitulah. Dia masalah ni dia agak rumit dan masa kita pun terhad. Jadi kita kena straight to the point dia. At-tuhru minal haidhi wan nifasi, suci di antara haid dan nifas. Di antara haid dan nifas ni dia ada suci dia. Lepas tu orang tanya, macam mana boleh ada suci di antara haid dan nifas? Sedangkan sebelum daripada beranak tidak ada haid. Kan baru ni masalah kita mengaji. Orang yang mengandung, orang yang hamil juga, di atas qaul yang asah, dia boleh datang haid. Walaupun darah yang keluar dari ketika dia mengandung itu hakikatnya bukannya haid, tapi ia tetap dihukumi sebagai haid. Maknanya dia tidak boleh sembahyang, dia tidak boleh puasa dan sebagainya. Sekalipun pada hakikatnya yang keluar itu bukanlah haid, cuma darah apa-apa, darah rahim, darah luka kat dalam ke apa ke yang kita tak nampak. Cuma fiqh, ulama fuqaha hukum ala zahir, di atas zahir saja. Okey, selesai. Ba'da an arafna, jadi haid yang ketika mengandung tadi tu, kalau cukup syarat dia lah, cukup 24 jam kurang daripada 15 hari, maka dia dikira sebagai haid. Okey, ba'da an arafna fi ad-durus as-sabiqati ma yata'allaqu bil haidi sanata'arradu fi hadha ad-darsi li bayani. Selepas daripada kita dah tahu pada pelajaran, pada pengajian yang telah lalu, perkara-perkara atau hukum-hukum yang berhubungan, yang berkaitan dengan haid, sanata'arradu fi hadha ad-darsi, kami akan bentangkan dalam bab ini, dalam pelajaran ini, untuk menyatakan beberapa masalah. Yang pertamanya, mata yuhkamu lil mar'ati bil haid, bilakah seorang perempuan itu dihukum dengan haid? Bilakah seorang perempuan itu dihukum adanya haid? Okey, yang kedua, wa mata yuhkamu laha bit tuhri, dan bilakah seorang perempuan itu dihukum dengan suci? Bila kita boleh kata dia ni suci? Yang ketiga, wa alamatit tuhri, alamat tanda-tanda suci. Yang keempat, wa tuhri bainal haidatain, dan suci di antara 2 haid. Yang kelima, wa tuhri bainal haid wan nifas, suci di antara haid dan nifas. Suci di antara haid dan nifas berbeza daripada suci di antara 2 haid. Suci di antara 2 haid mesti kena ada sekurang-kurang 15 hari 15 malam. Tapi suci di antara haid dan nifas dia berbeza. Wa bainan nifas wal haidi, dan suci di antara nifas dan haid pun berbeza juga. Berbeza hukum dia. Ada perincian dia. Okey. Baik, kita terus masuk kepada perbahasan yang pertama. Awalan, mata yuhkamu lil mar'ati bil haidi, bilakah seorang perempuan itu dihukumi dengan haid? Bila seorang perempuan itu akan dihukumi dengan haid? Baik, dia bagi kaedah. Dia bagi kaedah. Apa kaedah dia? Al-qa'idatu fi hadha an naqula. Kaedah pada perkara ini, pada bab ini, pada perbahasan ini, perbahasan seorang perempuan itu dihukumi dengan haid, ialah an naqula, bahawasanya kita mengatakan nahkumu bil haidi bi ru'yatid dami. Kita hukumkan dengan haid, kita hukumkan dengan adanya haid, dengan wujudnya haid, dengan, kalau kita takdir di sini, nahkumu
bil haid ay mutalab nahkumu, seorang itu mutalabbisun bil haid, bersepakai dengan haid, adanya haid, bi ru'yatid dami, dengan ru'yah, dengan nampaknya darah. Apabila nampak sahaja darah, maka secara automatik dia dihukumi sebagai haid. Nampak darah tu di mana? Bila fi zamanin yahtamilul haidha, pada masa yang mungkin, yang boleh, yang berkemungkinan untuk datang haid. Bila masa yang berkemungkinan untuk datang haid? Siapa boleh tolong jawab, Ustaz? Bila masa seorang perempuan itu mungkin, boleh, berkemungkinan untuk datang haid? Dan bila masa dia tak mungkin datang haid? Tak ada mana jawab? Lambat sikit komen masuk. Sembilan tahun takriban. Betul, 9 tahun takriban. Itulah masa yang mungkin dia datang haid. Kalau sebelum daripada tu, masa tak mungkin datang haid. Masa yang sebelum daripada 9 tahun kurang 16 hari, masa itu tidak mungkin datang haid. Okey, selesai. Famasalan, maka contohnya apa? Idza kanatil mar'atu mubtadi'atan, apabila seorang perempuan itu mubtadi'ah. Apa makna mubtadi'ah? Ai awwala marratin ya'ti haddamu. Kali pertama datangnya darah, makna kali pertama dia nampak darah. Pada umur 9 tahun takriban tu, kali pertama dia nampak darah, maka ketika itulah fayuhkamu bi annahu haidun, dia dihukumi sebagai haid. Dia dihukumi bi annahu haidun, dengan bahawasanya haid. Dia dah ada haid maksudnya. Kalau sebelum daripada tu dia tak dikira haid. Maksudnya bila kita kata haid ni, dia kena buat, dia diharamkan apa yang telah diharamkan oleh syarak. Benda tu maklum bagi kita kan. Haid ni fayuhkamu bi annahu haidun, bila tu dia dihukumi sebagai haid, idza ataha fi sinnin yahtamilul haidha, apabila datangnya pada masa, pada umur yang mungkin datang haid. Bila haid itu datang pada masa yang mungkin datang haid, pada masa boleh datang haid, iaitu 9 tahun takriban, maka ia dihukumi sebagai haid. Kali pertama dia nampak pada masa tu, terus dihukumi sebagai haid. Ketika itu namanya mubtadi'ah. Mubtadi'ah, orang perempuan yang pertama kali nampak darah pada masa yang mungkin datang haid. Itu namanya mubtadi'ah. Baik, bi an kana li tis'i sinina qamariyatin taqribiyah kama taqaddama bayanuhu, iaitu 9 tahun qamariyah takribiyah, seperti mana yang telah disebut keterangan dia, telah berlalu keterangan dia, dah cerita dah dalam bab sinil haid, umur haid. Baik, yang kedua, wa amma idza kanat mu'tadatan, apabila, dan adapun apabila seorang perempuan itu mu'tadah. Apa makna mu'tadah? Ai sabaqa laha haidun wa tuhrun, sudah berlalu ataupun sudah mendahului, sudah berlaku baginya satu haid dan satu tuhur. Ada satu haid, ada satu tuhur. Haid yang kedua, perempuan tu dinamakan mu'tadah, orang yang telah beradat, ada adatnya. Adatnya bila? Kali pertama macam itu. Kali pertama tadi, itulah adat dia. Jadi orang yang datang kali kedua, ini dipanggil sebagai mu'tadah. Dia pernah datang haid. Itu mu'tadah. Kalau mubtadi'ah ni tidak pernah datang haid, pertama kali datang. Mu'tadah sudah pernah datang sekali. Fayuhkamu, maka dihukum bi annahu haidun, dengan bahawasanya ia adalah haid. Bila datang kali kedua, dia tetap juga dihukumi sebagai haid.
bila idza ataha ba'da tuhri 15 fa akthar. Dia dihukumi haid selepas daripada haid yang pertama tu, selepas itu idza ataha tu apabila datang darah itu ba'da tuhri 15 fa akthar,